Assalamualaikum, selamat petang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita janjikan tadi, tengah hari tadi, petang Kak Iza nak buat live. Kak Iza beritahu, Kak Iza nak info, share tentang asas 5 jari kita. Okay. Siapa yang join, terima kasih. Alhamdulillah. Kak Iza ucapkan boleh tolong share pada kawan-kawan, sahabat anda ataupun tolong like FB live Kak Iza ni. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua ya. Sebelum tu kita tunggu sekejap, seminit 2 minit. Mungkin ada yang nak join. Seperti biasa, Kak Iza akan makan jamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jamu sikit 500. Memang sedap, manis, rasa buah. Manis-manis buah, bukan rasa buah, manis-manis buah. Dia sepantas beberapa minit saja dia akan larut dalam air kita. Dia akan cair. Dia macam cair. Jadi tak sekejap sangat, kita tak ada rasa dah. Maksudnya akan sentuh dengan air kita dan cair. Okay? Baby dalam pantang pun boleh ambil sebenarnya. Ibu hamil lagi bagus ambil. Baik ibu hamil, ibu makan, anak makan air ketuban. So anak pun dapat hasil dia, dapat dia punya kesan enzama. Okay? Okay, Kak Iza nak start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong like dan share pada kawan-kawan ya. Okay, Kak Iza dah janji nak cerita tentang asas 5 jari. Asas 5 jari kita. Kan? Setiap jari kita ni ada function tertentu. Dan setiap jari kita ni kita boleh tahu masalah kita. Kalau tak tahu tak apa, dengar saja, tak payah risau. Okay, Kak Iza ni belajar daripada guru Kak Iza, Ustaz Syahidan. Dah ambil A1 dengan dia, alhamdulillah, syukur. Cikgu dan belajar dengan kawan-kawan yang memang dalam bidang saraf. Dalam bidang saraf. So kepakaran mereka dalam bidang saraf. Saraf tapak tangan. Ya. So alhamdulillah, apa yang Kak Iza belajar ni Kak Iza nak share kepada anda semua. Alhamdulillah, Kak Iza boleh tengok tapak tangan anak-anak dan suami, apa yang mereka ada masalah ke tak ada masalah. InsyaAllah kita cuba rawat secara alternatif. Mana cara alternatif yang selamat dan tidak datang kemudaratan. Okay? Tak ada kemudaratan. Okay? Memang Allah jadikan setiap sesuatu atau anggota badan kita ada function dia tertentu dan fungsi dia tertentu. So cuma kita yang tak tahu. Yang mana dah tahu, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin boleh komen-komen, boleh nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Apa yang Kak Iza tahu, Kak Iza cuba jawab. Kalau yang mana Kak Iza tak tahu, jangan risau. Kak Iza akan rujuk kepada sifu Kak Iza balik. Dapatkan dia lebih confirmation dulu dan kita boleh share kepada sahabat semua. Okay? Okay, kita tengok ibu jari kita. Ibu jari kita. Okay, kalau dari segi saraf, kita cek melalui tapak tangan. Saraf kita, ibu jari kita ni kita boleh tahu sama ada kita ada masalah sembelit ataupun ada masalah usus besar. Kita boleh tahu sama ada seorang tu ada sembelit ataupun ada usus besar, ada masalah usus besar. Cerita sembelit ni maknanya sembelit lah, susah nak buang yang besar. Seminggu 2 kali buang yang besar, ataupun 2 hari sekali, ataupun nak buang tu pun kadang-kadang duduk dalam bilik air berjam-jam. Susah. Dah susah. Sebab apa? Dia sembelit. Okay. Kedua, masalah usus besar ni dia melibatkan mungkin dia pernah operation. Dia pernah operation. Itu pun kira masalah juga. Okay, itu ibu jari. Kalau jari telunjuk ni
dia melibatkan usus kecil. Melibatkan usus kecil. Usus kecil tu apa? Air kencing lah. Kita kencing lah. Kita kencing tak awas, kencing sikit-sikit, kencing panas, kencing sakit, kencing berdarah, kencing orang kata tak tos. Maksudnya semua melibatkan bahagian perkencingan. Dan sedikit ada masalah sembelit. Dia bersangkut paut juga. Bersangkut paut juga. Ini usus jari telunjuk. Kita dah tunjuk ke orang tu, kan? Manakala jari tengah, dia melibatkan masalah jantung. Perasan tak? Kak Izzah pernah share, tak ingat dah, minggu lepas kot. Apabila kita tengok tapak tangan kita ni, kita tengok tapak tangan kita ni, okey, jari kita ni, jari tengah kita ni, satu bengkok ke kanan, satu bengkok ke kiri. Itu simptom menandakan kita ada masalah jantung. Anda memang tak perasan, memang tak tahu nak membezakan macam mana. Tu Kak Izzah cakap, kalau datang jumpa Kak Izzah akan diagnose. Kak Izzah akan beritahu. Kalau zaman PKP ni memang tak boleh datang, tapi kalau seorang-seorang datang nak jumpa boleh, tetapi Kak Izzah tak sentuh lah. Kak Izzah tak sentuh tangan. Kak Izzah tengok daripada jauh, maksudnya daripada luar lah, maksudnya takkan sentuh pun. Sebab kita nak jaga SOP, kita nak jaga apa, jarak kita, kan. Jadi kita tak nak lah sentuh, sebab kita nak jauhkan daripada COVID. Kita nak sihat, kita nak orang katakan kita nak macam dulu-dulu, boleh ke mana-mana, maknanya environment kita, suasana kita, kan. Gitu. Tapi kalau nak minta tolong tengok, boleh. Ada orang cakap, Kak Izzah kalau nak WhatsApp tapak tangan, boleh tak? Kak Izzah tak berapa nak ambil sangat lah. Bukan tak nak ambil sangat, sebab tak jelas tau. Kalau kita tengok, ambil gambar, hantar, tak jelas. Kita tak boleh nampak keseluruhan, kita boleh nampak itu tertentu je. Jadi susah juga. Tapi ada juga yang duduk jauh-jauh tu, dia tangkap gambar, bagi nampak sampai sini keseluruhan. Kak Izzah pernah tolong dia macam tu, sebab dia nak tahu masalah, dan Kak Izzah cuba tengok dan beritahu dia masalah macam ni. Alhamdulillah memang betul, Masya Allah, memang betul, ya. Tapi kita bukan ahli nujum, kita bukan telik, kita bukan bomoh, tak. Kak Izzah memang belajar daripada ustaz. Dia memang dia pakar dalam saraf. Okey, yang Kak Izzah cakap tadi, jari tengah dia bengkok ke kanan, tangan kanan ni, jari kita ni tengah ni dia bengkok kanan, yang jari kiri ni dia bengkok ke kiri. Itu simptom yang ada masalah jantung. Tetapi kita tak kata jantung permulaan ke pertengahan punya masalah jantung ke, atau kronik permulaan jantung. Cuma kita boleh beritahu kat sini simptom jantung dah terganggu lah. Maksud macam tu, terganggu. Manakala jari manis kita ni yang selalu sarung apa, cicin, kan, sarung cicin, kan, dia adalah bahagian untuk kita nak pasti imuniti badan kita, imuniti ketahanan badan kita. Jadi kita boleh tengok melalui jari manis. Macam mana nak tengok imuniti jari manis, ya? Ramai orang cakap macam tu. Tak apa, jangan ambil kisah, itu Kak Izzah beritahu saja, ya, betul je. Sama dan juga jari kelingking. Jari kelingking ni melibatkan rahim dan tulang belakang. Rahim dan tulang belakang. Dan Kak Izzah boleh cek orang ada masalah sis ke fibroid ke, insya-Allah boleh rasa, boleh tahu. Jadi nak confirmation tu kena cek dengan, atau kena buat pap smear lah, ataupun pergi cek dengan pakar lah. Tapi Kak Izzah boleh tahu peringkat awal. Peringkat awal. Sama ada orang tu ada seguguk ke tak ada seguguk, insya-Allah Kak Izzah boleh tahu. Okey, itulah simptom 5 jari yang saya ringkas. Kak Izzah beritahu ibu jari kita yang ni, kita boleh tahu masalah sembelit ataupun masalah usus besar. Jari telunjuk
bersangkutan dengan sembelit juga, tapi lebih kepada usus kecil, pembuangan air kencing tak lancar ke, sakit ke, tak tos ke, macam itulah, melibatkan bahagian perkencingan dari tengah yang melibatkan kita boleh cek masalah adakah peringkat awal atau peringkat kronik masalah jantung dia. Jari mani bahagian imuniti dan juga kelingking, bahagian rahim dan tulang belakang. Jadi bila kita tahu simptom-simptom ni, okey, mudah bagi kita nak mengesan kita ataupun anak-anak kita. Okey. Jangan salah anggap, bukan semata-mata jari mani ni untuk kita nak tahu memang betul-betul saraf. Sebenarnya dia sedikit sebanyak membantu kita lebih mudah dan lebih perasan yang kita ni sudah ada simptom macam tu. Macam kita cakap hari tu, dia duk rasa sebu-sebu, mual-mual, muntah-muntah, macam berangin, macam sengkak, rasa ulu hati pedih, menyucuk-nyucuk kat jantung. Itu tanda orang masalah gastrik. Jadi kita boleh advise dia, okey, puan ke atau cik ke masalah angin gastrik dah ada. So jaga makanan. Makan awal pagi, jangan makan lambat-lambat. Makan pagi dengan konsisten. Kita advise dia, tolong disiplinkan diri. Cara makan dan waktu bila yang paling sesuai kita makan awal pagi tu. Okey. Jadi bila kita tahu simptom tu kita ada, kita mudah nak mencegah. Tapi kalau kita tak tahu masalah tu, simptom tu, nanti kita biarkan, lama-lama dia akan lebih mudarat. Dia lebih mudarat, lebih teruk. Nanti dia akan mengganggu pekerjaan kita, dia mengganggu kita punya kesihatan, dan kita hidup rasa macam tak selesa, sakit-sakit. Orang kata apa? Buat kerja semua terbatas. Terbatas. Jadi kita tak happy. Apabila kita tak happy, mood kita akan berlakunya masalah stres. Bila masalah stres, dia akan mengganggu hormon kita juga. Mengganggu hormon kita, mengganggu darah tinggi kita, mengganggu kolesterol kita. Jadi kalau kita tak jaga betul-betul, dia akan mengganggu. Jadi itu sebab kadang-kadang orang dah dapat tahu, dah kronik dah. Dah dapat tahu, stage 2, stage 3. Ada yang tunggu stage 4, baru tahu. Biasanya kalau dah stage 3, 4 tu sebenarnya dah agak lama, tapi dia tak sendiri pun tak tahu masalah tu. Apa masalah pada diri sendiri. Tak tahu. Cuma kalau orang yang rajin pergi check up, InsyaAllah dia boleh tahu dan mudah. Minta maaf, sekejap ya, tiba-tiba dia hitam. Minta maaf banyak-banyak, tiba-tiba dia hitam. Okay. Tadi sambung tentang mana? Lupa dah. Stage 3, stage 4 kot. Maksudnya bila kita dah tahu stage 3, 4, sebenarnya kita tak boleh berputus asa. Kita kena teruskan rawatan. Kita kena teruskan mencari alternatif. Apa alternatif yang paling sesuai untuk kita nak rawat. Di samping tu kita buat temu janji dengan doktor-doktor pakar. Tak salah pun. Cuma kita cuba dapatkan alternatif suplemen yang boleh membantu masalah kita. Okey. Kan kita pernah cakap kolesterol. Tapak tangan warna merah tu melibatkan kolesterol kan. Jadi itu kita boleh tahu sikit. Kalau tapak tangan kita pucat, menandakan kurang darah dan juga kurang air dalam badan kita. Jadi kita kena aware lah benda-benda ni. Kita boleh tengok tapak tangan kita sendiri. Okay. Suhu tapak tangan pun memainkan peranan yang sangat penting. Jadi apabila suhu tapak tangan kita tahu, contohnya tapak tangan kita panas, bahagian kaki terasa sejuk. Tapak tangan kita ni panas, bahagian kaki kita terasa sejuk. Itu menandakan bahagian perut kita ke bawah ada masalah. Masalah bahagian perut kita ke bawah ada masalah. Yang kedua, kalau kita nampak tapak tangan kita panas,
Dan bahagian kaki pun panas. Tapak tangan panas, bahagian kaki pun panas. Itu ada masalah bahagian kepala. Bahagian kepala. Jadi banyak simptom-simptom yang kita boleh kita boleh tahulah. Kalau kita tahu sikit maklumat ni, kenapa sakit kepala, ataupun kenapa panas je ni, tangan panas, kaki panas, maknanya kita ada masalah bahagian kepala. Dan juga tapak tangan sejuk. Tapak tangan sejuk pun ada masalah, menunjukkan badan kita ni tak menentu, dia punya suhu tak menentu. Selain daripada tu, tangan kita suka berpeluh. Kalau kita perasan, student selalu berpeluh-peluh. Kadang dia pegang pen tu berpeluh-peluh sampai boleh perah. Itu menandakan masalah pada hormon. Hormon tak stabil. Ada juga hormon disebabkan genetik, tetapi pada masa sama disebabkan ada masalah hormon. Jadi kita kena aware. Bila masalah tak stabil, hormon tak stabil, masalah tapak tangan berpeluh, dia melibatkan otak, melibatkan jantung, melibatkan bahagian organ organ apa orang panggil apa? Organ macam kita punya organ hormon lah. Hormon. Macam tu. Jadi kena hati-hati, kena aware benda-benda macam ni. Kenapa terjadi macam ni, kenapa jadi macam ni? Maknanya itu adalah simptom masalah pada yang ada pada badan kita. Jadi jangan kata tapak tangan saya sejuk selalu. Kita kena check suhu badan kita. Memang keadaan tak menentu ya. Kita kena tahu dan kita kena rawat, jangan biarkan sangat membahaya. Kadang-kadang kita perasan panas tangan, panas kaki. Panas tangan, kaki sejuk. Itu memanglah organ perut ke bawah. Bahagian perut bawah. Okey, apa alternatif kita nak buat kalau kita ada masalah-masalah macam tu? Adakah kita nak biarkan ataupun kita nak tunggu je lah, ataupun kita nak cari alternatif? Mana banyak alternatif kita boleh ambil. Sebab alternatif ni dia membantu merawat, menyembuh. Alternatif ni dia membantu merawat dan menyembuh. Terutama sekali produk-produk Oli House ya, yang bagus ya. Kalau Kak Izzah cerita tadi bagi masalah usus je kena makan minyak zaitun. Masalah usus yang sembelik mesti kena makan minyak zaitun, dan juga kena makan cukatin. Cukatin, minyak zaitun, ataupun makan OPU lagi bagus. OPU, Olive Power Up 60 kali ganda. Memang kasih power, superfood. Okay? Dan boleh juga makan BSO. Okay, itu masalah sembelit ataupun masalah usus. Kalau masalah bahagian perkencingan, kencing tak lawas, kencing tak tos, kencing panas, kencing berdarah, kencing warna kuning-kuning je, macam air teh, mesti kena ambil cukatin, mesti kena ambil BSO. Jadi lagi satu kita galakkan ambil pati delima. Okey? Jika ada masalah bahagian usus kecil. Okey? Okey, itu masalah kencing tak lawas, kencing tak tos ya. Okey, untuk masalah bahagian jantung ataupun masalah jari tengah kita ni, Kak Izzah galakkan sangat jika ada simptom-simptom, tolonglah ambil Olive Power Up, Olive dan jus delima. Tolonglah ambil jus delima dan juga Olive, ataupun bersama dengan Olive Power Up. Olive Power Up dengan Olive ambil sekali. Kalau mampulah, kalau tak mampu tak apa, tak ada masalah. Boleh ambil Olive Power Up dengan jus delima, ataupun kita boleh ambil Olive dengan jus delima, tapi tolong support dengan BSO. Tapi andai kata anda yang telah makan ubat cair darah, Kak Izzah galakkan kena ambil setiap hari. Tapi kalau tak nak makan ubat cair darah,
yang hospital bagi atau klinik bagi, boleh tukar kepada serbuk kayu manis. Sebab function serbuk kayu manis ni, dia boleh mencairkan darah kita yang pekat. Boleh mencairkan darah kita yang pekat. Ni alternatif Kak Izzah beritahu. Okey. Salah satu kena ambil. Kalau tak nak ambil buat cair darah yang hospital klinik bagi, kena ambil serbuk kayu manis yang oleh house punya. Alternatif. Tapi tak boleh ambil dua-dua. Salah satu. Okey. Okey, manakala untuk imuniti, apa produk imuniti bagus nak naikkan imuniti kita, ketahanan badan kita kuat, nak melawan virus, nak mencegah daripada radikal bebas, apa lagi, nak bagi kita sentiasa segar, sihat, bertenaga, insya-Allah ya. Jadi Kak Izzah galakkan ambil Olivi, ambil BSO, parti D5. Parti D5. Kita upkan imuniti kita balik, bagi kuat, bagi bertenaga. Kalau ada madu lagi bagus. Ambil sekali dengan madu. Memang best, memang power. Itu bahagian imuniti. Kita nak upkan imuniti kita. Sistem pertahanan badan kita bagi kuat. Sebab parti D5 ni bagus sistem untuk masalah paru-paru. Okey? Paru-paru sangat bagus. Banyak khasiatnya D5 ni. Nanti insya-Allah besok tak berani nak janji, Kak Izzah akan cerita tentang D5 saja. Khasiat ada pada D5 saja. Sebab dia banyak function dia. Okey. Lepas tu masalah rahim dengan tulang belakang. Okey. Biasanya rahim dengan tulang belakang ni disebabkan kita pernah jatuh, kita pernah operation, kita pernah biasanya terjatuh dengan operation lah. Okey. Dia melibatkan rahim dengan tulang belakang. Sebab dia melibatkan tulang belakang kita tu. Jadi kalau nak rawat tulang belakang, cara yang free, kita kena pergi rendam dekat air laut selama 3 jam berturut-turut. Duduk dalam tu, buatlah 3 kali, 4 kali. Tak payah straight pun tak apa, tapi buat seminggu sekali pun boleh, ikut suka kita. Tapi kita kena duduk dalam air selama 3 jam berturut-turut, tak boleh bangun. Maknanya duduk kat situ. Itu cara free. Kalau kita mampu, kita boleh. Cara yang kita tak free, ataupun kita ada masalah nak pergi, ataupun sekarang ni COVID, kena duduk kat rumah, tak boleh nak pergi jalan-jalan, tolonglah makan Olivi Power Up. Tolong makan jus D5 ataupun parti D5. Tolong makan BSO. Tolong makan madu. Tolong makan cukatin. Dia banyak sikit lah, melibatkan rahim dengan saraf tulang belakang. Okey. Kenapa? Bila saraf tulang belakang kita ni bengkok, dia mengganggu masalah usus kita. Dia akan mengganggu bahagian usus besar kita. Jadi itulah functionnya. Kenapa kita kena kawal, rawat dahulu di peringkat awal jika kita tahu kita ada masalah. Jangan tunggu dah teruk, dah kronik baru kita nak cari solusinya. Dah terlewat, bukan terlewat macam mana, maksudnya kalau terlalu lama kita nak rawat, dia mengambil masa. Tapi kalau baru-baru kita rawat, insya-Allah mudah kita sembuh, mudah ya. Yang nak sembuh ni semua dengan izin Allah. Tetapi apabila kita mengambil pemakanan yang sunnah yang Allah sebut dalam Al-Quran, nescaya itu adalah paling hebat. Paling hebat. Kan? Dia dah beritahu dalam Al-Quran kan, makanlah produk sunnah, batu soda, penawar, minyak zaitun, penawar, D5 bagus untuk ni. Cukati watini wa zaitun bagus. Kenapa? Dia dah beritahu. Jadi itulah alternatif yang kita nak rawat kalau kita ada masalah. Jika kata nak makan buat hospital pun boleh, tak ada masalah, tak payah stok ke. Cuma kita kena jarakkan cara pemakanan kita harian. Cara pemakanan harian tu kena jarak antara buat hospital dengan organik ni. Kena tahulah. Okay? Sebab kena ingat, produk organik natural ni dan alami ni, dia boleh merawat kita punya sel, tisu dan organ kita. Boleh rawat sel-sel kita yang dah mati tu, tisu-tisu kita yang dah mati tu, dia boleh rawat secepat dan efektif. Kalau kita amalkan secara istiqamah setiap hari, yakin, istiqamah, berdoa, pasti Allah akan bantu kita. Pada masa sama, kena ingat pemakanan harian. Tolong jaga. Jangan makan-makan benda yang tak boleh. Contoh, orang yang dia kecil manis, gula putih tak boleh ambil langsung dah.
biskut yang ada gula tak boleh makan dah. Apa lagi? Roti pun tak boleh. Apa lagi? Roti canai memang tak boleh. Mi tak boleh, dia ada bahan pengawet, dia ada bahan campuran, dia ada bahan perasa, dia bahan-bahan macam-macam. Bihun pun sama. Margarin tak boleh. Habis apa yang boleh makan guys? Orang tanya kan, yelah, bila kita dah sakit, banyak benda yang kita kena pantang. Jadi sebelum kita sakit ni, kita kawalkan pemakanan kita harian. Jaga pemakanan kita harian dengan betul. Makan bila perlu saja dan makan jika kita teringin. Bukan setiap hari kita kena makan fast food, junk food, daging setiap hari, ayam setiap hari. Minta maaf sebut tentang ayam. Ayam boleh makan, saya ayam kampung. Saya ayam kampung lebih bagus sebab dia tak ada hormon. Ayam yang ada hormon tak bagus untuk hormon kita pula. Okey. Jadi boleh makan ayam, tapi jangan makan tiap-tiap hari. Tak ada ayam tak makan nasi. Tak boleh lah macam tu. So kena selang-selilah dengan ikan. Makan sayur lebih, makan buah-buah lebih, kurangkan bergoreng, kurangkan berminyak. Gula putih tak boleh ambil langsung. Habis nak makan apa gula putih tak makan, tawarlah air, ganti dengan madu. Madu asli. Madu asli yang betul-betul asli, garanti 100% dia diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, hanya madu Oli House. Walaupun Kak Iza tak nak recommend directly, tapi Kak Iza kena beritahu banyak madu Malaysia sekarang ni di pasaran yang dicampur. Jadi betul-betul bukan asli lagi dah. Jadi hanya yang betul-betul asli yang mendapat kelulusan sahih autentik tu hanya daripada Kementerian Kesihatan, hanya produk Oli House sahaja. Jangan salah faham, bukan orang lain tak ada madu asli, bukan maksudnya kebanyakan madu tak asli. Hanya ada segelintir saja yang asli. Okey. Jadi jangan salah faham, jangan marah Kak Iza. Kak Iza beritahu yang betul, sebab nak dapat madu asli itu memang susah. Kalau diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, bermakna itu sahih. Kalau main cop-cop je, nak kena saman dah. Mana boleh kan? Jadi kita yang ada masalah, kena kawal pemakanan kita harian dia. Kawal apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Kawal lah dulu 3 bulan, 6 bulan. Tengok penyakit kita kronik ke tak kronik ke, atau baru-baru nak jadi ke. Maksudnya macam tu kan. Janganlah bukanlah kata sikit-sikit baru nak jadi kita dah kawal. Tapi mencegah tu lebih baik daripada merawat. Itu je. Apabila kita sakit nanti, kita susah, family kita susah, suami kita susah, anak kita susah. Kita lah duk setiap hari duk masak untuk dia orang. Sedangkan bila kita sakit, siapa nak masak untuk dia orang? Kita nak masak pun tak boleh, nak masak untuk dia orang pun tak boleh. Kalau yang ada anak, alhamdulillah lah anak boleh tolong. Kalau tak ada anak perempuan, anak kecil-kecil lagi, kita menyusahkan diri kita dan kita menyusah family kita. Dan kita tak boleh nak kerja. Jadi Kak Iza nak share kan, benda ni maknanya kita, bila kita tahu peringkat awal masalah kita, kita boleh mencegah dan merawat seawal yang mungkin. Maksudnya kita tak menyusahkan orang lain. Okay. Saya rasa setakat tu saja untuk info hari ni. Jadi andai di luar sana, jika nak tanya Kak Iza apa-apa, boleh WhatsApp ke nombor telefon 019-464-0167. Ya, insyaAllah yang mana Kak Iza boleh jawab, Kak Iza akan jawab, insyaAllah. Dan juga kalau nak jumpa Kak Iza, boleh walk in ke kedai. Kedai Kak Iza di bersebelah Ekonsel Setiawan. Kedai Oli House sebelah je Ekonsel. Kalau cawangan Seri Iskandar, Kak Iza ada cawangan di Seri Iskandar dalam Ekonsel juga. Okey. Tapi Kak Iza tak ada kat sana lah. Masa sekarang ni PKP tak ada kat sana lah. Cuma staff je ada kat sana. Kak Iza ada dekat Setiawan sini. So jika ada apa-apa boleh WhatsApp. Dan Kak Iza minta tolong, kalau boleh share dan like page Kak Iza ni, bagi tahu kawan-kawan kita yang di luar sana. Jika mungkin dia terdengar live ni, sikit sebanyak dia perasan, dia tahu masalah dia, mungkin dia nak rawat, dia nak cara produk alternatif untuk rawat masalahnya. Alhamdulillah bagus.
supaya ilmu yang kita dengar ni kita boleh share kepada orang lain. Mudah-mudahan sedikit manfaat dapat kita kongsikan bersama. Okay, sebelum tu Kak Izzah minta mohon ampun dan maaf jika ada tersalah silat, terlancar, terlebih kata ataupun ada yang tersasul, minta maaf. Yang baik tu semua datang daripada Allah, yang tak baik tu daripada Kak Izzah sendiri. Mohon maaf banyak-banyak, jangan terasa hati. Tapi Kak Izzah info ni adalah atas pengalaman sendiri yang pernah sakit, family pernah sakit, dan pengalaman ini atas dasar Kak Izzah belajar, bukan main cakap saja, memang Kak Izzah belajar. Dulu 3-4 tahun, 5 tahun ulang-alik pergi belajar, nak dapatkan ilmu kena bayar lagi. Dan Kak Izzah belajar dengan bahagian cikgu-cikgu nutrisi, Kak Izzah belajar dengan doktor-doktor, Kak Izzah belajar dengan homeopati. Jadi semua ilmu itu tu Kak Izzah kata nak share ni supaya ilmu tu tak lupa, tak tenggelam. Jadi takut lupa, Kak Izzah nak share, nak bagi info. Semoga sedikit-sikit tu tak banyak pun jadilah dapat manfaat dia. Okay, hanya setakat ini saja. Kita jumpa lagi insya-Allah besok. Mudah-mudahan Allah pemudahkan segala-galanya. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp 019 464 0167. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.